Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak tanya Tuan Kamal soalan yang pertama, iaitu boleh Tuan kongsikan apa beza dia simpan emas dengan simpan duit tunai, duit cash, dan kalau ada strategi cara nak simpan emas kepada orang yang baru nak start ni, boleh kongsikan sekali. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Izzuddin, Tuan Da'i Izzuddin. Da'i tu, Da'i Pendakwah Nusantara yang juga daripada Pro Talk TV lah. Di atas jemputan kepada saya untuk bersama-sama dalam live pada petang ni. Saya kira kita straight to the point tentang soalan daripada Tuan Da'i Izzuddin tadi. Apa beza kita menyimpan emas dengan menyimpan duit tunai? Okey, saya sebagai dealer emas di Public Gold, saya banyak belajar daripada buku ini. Tuan-tuan perempuan mungkin boleh tengok buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat, karangan Tuan Zulkifli Syafi'i. Boleh nampak kan? Jadi sepanjang saya menceburi dunia simpanan dan pelaburan emas ini, kita dapati ada banyak kelebihan yang kita boleh dapat daripada menyimpan emas ini. Baik, apabila kita bicara tentang simpan emas dengan simpan duit ataupun wang tunai, okey, kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa beza emas dengan wang tunai ini, kan? Macam wang ini kan, wang yang saya tunjuk ni, RM1 ini, dan juga emas yang mungkin tuan-tuan perempuan boleh tengok juga ni emas. Okey. Pertamanya, tuan-tuan perempuan sekalian, kalau kita lihat emas wang tunai, wang kertas ini, dia jaminan kerajaan. Maksudnya nilai wang tunai ini, nilai wang kertas ini dia perlu kepada jaminan kerajaan. Okey, sedangkan emas ini kan, ni sebenarnya ni kad yang mana di sini ada emas dia lah. Okey. Sedangkan emas dia berdiri dengan dirinya sendiri dari segi nilainya. Okey, untuk memudahkan kefahaman kita tentang itu macam mana tuan-tuan perempuan? Okey. Mata wang duit kertas ini dia bergantung kepada jaminan kerajaan. Maksudnya macam mana dari segi nilainya dia bergantung kepada masa depan ataupun naik turun sesebuah kerajaan. Okey. So apabila kerajaan sesebuah negara itu majulah kan, maju dari segi pendapatan, dari segi sumber ekonomi dan sebagainya, boleh jadi wang kertasnya itu akan bernilai dengan nilaian yang mahal. Okey. Tetapi kalau kerajaan itu contohnya mengalami kemerosotan ekonomi, kan, ada cabaran dan sebagainya, maka akan berlakulah kejatuhan nilai mata wang. Okey, sedangkan emas ini dia tak perlu pada jaminan kerajaan tuan-tuan perempuan. Dia berdiri dengan dirinya sendiri. Okey, senang cerita nak faham, kita bagi contoh lah kan. Kita bagi contoh. Okey, kalau tuan-tuan perempuan beli, kalau saya dulu, saya bagi contoh terus kepada diri saya lah. Kalau kita beli karipap, masa saya sekolah dulu, kita boleh beli karipap 20 sen satu biji. Kan? Tapi hari ni, adakah kita boleh untuk dapatkan karipap dengan harga 20 sen satu biji? Kan? Rasanya dah macam susah dah sikit nak jumpa. Karipap 20 sen satu biji. Kan? Dulu, kalau sekolah kita dulu boleh jual air di kantin kan, satu gelas kecil tu 10 sen. Tapi agak-agak kalau kita pergi sekolah hari ni, ada tak yang jual, kantin yang jual air 10 sen satu gelas? Di situ kita boleh nampak dari segi beza naik turun. Beza bila mana dari segi mata wang ini. Okey, senang lagi contoh yang saya boleh bagi tahu macam ni. Kalau kita tengok satu dinar kan, kalau kita tengok dalam sirah Nabi, satu dinar zaman Nabi dulu ada disebut boleh untuk membeli seekor kambing. Dulu boleh beli seekor kambing. Okey. Satu dinar, okey, saya nak bagi tahu contoh saya. Saya pernah beli satu dinar masa tahun 2009 macam tu. Satu dinar berharga 600 lebih. Tapi harga sekarang satu dinar ni pada hari ni dalam 1000 something tau. 1000 lebih dah harga dinar sekarang, dinar emas.
Dulu masa saya 2009 dulu dalam 600 lebih. Saya ingat lagi saya beli sekeping dinar tu. Satu dinar sama dengan 4.25 gram. Okay. Dan hari ni satu dinar ni dah 1,000 lebih dah. Okay, maksudnya kalau kita beli dinar emas ini, okay, maksudnya dinar dulu kan, dinar sekarang lagi kenaikan harga nilai wangnya semakin naik kan, semakin naik. Tapi kalau kita beli dinar dulu, dinar sekeping dinar tu kan 600 lebih, dinar yang sama juga kita boleh pegang dengan harga sekarang ni 1,000 lebih lah. Okey, kalau kita beli, kalau nilai duit dulu 600 lebih kan, kalau dengan duit 600 lebih, contoh kita belilah apa-apa dengan nilai 600 lebih. Okey, pada hari ini, okey kita beli emas dengan harga 600 lebih kan sebagai contoh dulu. Okey, tapi hari ni kalau kita nak beli emas tu dengan 1 dinar, kita tak boleh lagi nak beli dengan harga 600 lebih tersebut. Kita perlu menambah lagi duit kita ni kan. Perlu tambah lagi duit kita ni menjadi 1,000 lebih baru boleh beli 1 keping dinar emas. So itu dari segi bezanya lah. Dari segi kenaikan dari segi emas dan juga duit wang kertas ini. Okay, so apabila kita bicara tentang simpanan wang emas, simpanan emas dengan simpanan tunai ini, dia kalau kita simpan emas ni, dia boleh bertahan dari segi kekayaannya lah. Maknanya dia kalis inflasi. Cuma kalau simpan wang tunai, dia akan berlaku risiko walaupun duit kita nampak dalam akaun bank kita tu banyak kan dari segi nombornya, tetapi kita tak pasti kuasa belinya macam mana. Kan? Contoh dulu dengan RM50 kita boleh, kalau saya pernah dulu ikut mak ayah saya pergi ke pasar raya kan, mungkin saudara Izzuddin pun pernah mungkin follow mak ayah dulu kan, kita pergi pasar ke pergi supermarket ke, mak ayah kita dulu dia boleh keluarkan RM50 ni dan penuh satu troli pasar raya tu dulu dalam 10 tahun lebih kan, kalau kita ingat, betul tak? Beli saya ingat kita kan Izzuddin kan, kita boleh, saya ingat dulu saya follow mak ayah kan sampai ke meja cashier tu, mak kita pun buat keluar lah barang-barang semua kan. Lepas tu kita tengok berapa yang terpapar di mesin dia tu, saya ingat dulu dalam 50 something, dan bila mana mak kita keluarkan RM50 memang barang-barang dalam troli tu penuh. Tapi hari ni adakah boleh dengan RM50 untuk memenuhkan satu troli? Okay. Saya rasa pergilah, mungkin boleh rasa sendiri kan, ke macam mana hari ni RM50 penuh satu plastik je. kan, penuh satu plastik saja RM50. Di situ kita boleh nampak kuasa nilai yang pada wang ini semakin dia ada semakin lama macam semakin jatuh kan. Tapi kalau wang emas ini, simpanan emas ini, kalau emas ini semakin lama semakin naik dari segi nilai yang ada pada dirinya. Sama juga, saya pernah follow, kita pernah dulu naik kereta mak ayah kita kan. Saya ingat dulu, masa saya sekolah dulu, selalu juga saya naik kereta dengan ayah saya. Apabila berhenti di stesen minyak Petronas kan, nak isi minyak, dulu boleh full tank, tangki minyak tu RM30. Sampai saya ingat, ayah saya ni kalau nak berhenti di stesen minyak, mesti sebut 30. Sebab dulu juru pam minyak tu dia dulu, stesen minyak dulu, dia bukan, kita tak perlu nak keluar isi sendiri tau. Dulu ni memang ada juru pam minyak tu yang standby kat tepi apa panggil tu? Pam tu. Dia punya pam tu kan. Dan saya ingat ayah saya keluarkan duit RM30, dia sebut, okey cik 30. Sampai saya ingat 30 ayah saya sebut dulu. Tapi hari ni dan itu full tank tau, kereta Proton Saga ayah saya dulu. RM30 boleh full tank. Maknanya masa ayah saya pergi ke pam minyak tu, memang dalam keadaan tangki minyak tu dah nak habis tau. Tapi hari ni, tuan-tuan perempuan, boleh tak agak-agak kita nak isi tangki minyak tu full tank RM30? Saya rasa tak tahulah kereta apa yang boleh full tank RM30 ni kan hari ni. Kau macam mana Tuan Izzuddin? Betul. Kan? Saya pakai Azia tangki kecil je, tapi nak penuh RM40. Nak penuh RM40 kan? Sekarang nak bagi tahunya
dari segi kuasa nilai mata wang duit kertas ini. Okey. Sebab tu kalau tuan-tuan puan perasan di kertas ini dia ada tulis wang ini sah diperlakukan dengan nilai. Dia siap tulis, siap-siap wang ini sah diperlakukan dengan nilai, maksudnya kerajaan siap-siap cop kat sini. Lepas tu dia kata jaminan kerajaan, tapi emas dia tak perlu nak diletakkan sah dengan apa-apa, tak perlu sebab dia berdiri dengan dirinya sendiri. Okey. So apabila kita simpan, cumanya ada setengah orang, ialah kalau kita kaji simpan wang dengan sifat emas ni, kalau di tabung haji sebagai contoh kan, di ASB ada dividennya kan. Simpan wang di tabung haji di ASB ke ada dividen tertentu, tapi kalau simpan emas tak ada dividen. Ini saya bicara ni kalau mengikut pengalaman saya di public good lah. Okey. Simpan emas ni tak ada dividen, tetapi dia bergantung emas ni kepada kenaikan yang insya-Allah dia biasanya akan berlaku dari tahun ke tahun. Begitulah yang saya boleh ceritalah beza simpan emas dengan simpan wang kertas ini. Okey, so ada keuntungan yang ada, masing-masing ada keuntungan, cumanya bezanya emas ni lebih bertahan dari wang kertas ini.